Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat menonton IG Live Ustaz Fahmi Empire. Okey, baik, saya Ahmad Niki Abdul Razak, saya Marketing Officer UFE. Baik, pada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk belajar Taranum, anda boleh hubungi di talian 019-650-4357. Tapi sebelum tu, jika anda mempunyai sebarang persoalan, pertanyaan ataupun perkembangan terkini yang ingin dikongsikan bersama, anda boleh komen di ruangan di bawah. Jangan malu, jangan segan. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Kita ada Cik Felia Rahma. Waalaikumsalam. Okay, nama saya Ahmad Nakib Abdul Razak. Boleh panggil saja Encik Ahmad ataupun Encik Nakib. Okay, anda boleh beritahu perkembangan terkini, keadaan cuaca dan sebagainya. Okay, macam di sini, okay, Puncak Berdana Shah Alam Selangor berada dalam keadaan hujan lebat. Okay, hujan sangat lebat. Okay, petir pun sambar menyambar, guruh sambar menyambar. Okay, sebentar saja lagi saya akan bacakan tentang fakta perkembangan terkini yang berlaku di Malaysia, terutamanya COVID-19. Okey. Ini daripada laman web astroawani.com yang bertajuk COVID-19, satu lagi kluster baru dikesan di Pengerang, 15 kes positif. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Putrajaya, Kementerian Kesihatan Malaysia mengesan satu lagi kluster COVID-19 di Pengerang, Johor. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pesakit kluster berkenaan merupakan kes ke-1508 yang mula mengalami gejala pada 12 Mac lalu. Setakat 22 April, beliau berkata seramai 15 kes positif dikesan membabitkan kluster tersebut. Ia masing-masing membabitkan 10 orang rakan sekerja dan 5 ahli keluarga pesakit termasuk ibu pesakit yang berusia 79 tahun dan anak perempuannya yang berumur 10 tahun. Beliau telah dirawat di sebuah klinik swasta pada 16 Mac 2020 dan disyaki sebagai menghidap demam tinggi. Pada keesokan hari, beliau telah merentas beberapa buah negeri untuk mengunjungi sanak saudara di sekitar Selangor sebelum pulang ke Pengerang pada 18 Mac 2020. Keadaan kesihatan beliau mula merosot dan dimasukkan ke Hospital Sultanah Aminah, Johor pada 20 Mac 2020 dalam keadaan yang kritikal. Beliau seterusnya disahkan positif jangkitan COVID-19 pada 22 Mac 2020, katanya dalam sidang media harian di sini pada Rabu. Mengulas lanjut, Dr. Nur Hisham berkata jangkitan dalam kalangan ahli keluarga yang menetap di negara lain dipercayai berpunca daripada aktiviti kunjung-mengunjung yang berlaku sehari sebelum pelaksanaan PKP. Sebanyak 7 kes daripada kluster ini masih di dalam rawatan, manakala 8 kes lagi telah pulih sepenuhnya dan dibenarkan discharge. Secara keseluruhan, 3 kes di dalam kluster ini telah dirawat di ICU, katanya. Okey, itu daripada astroawani.com. Okay, siapa yang lagi yang baru komen? Okey, kalau saya terlepas baca komen, anda boleh komen kali kedua, InsyaAllah saya bacakan. Okay, kita ada daripada Adis 71. Waalaikumsalam. Pesan anak tidak direspon. Okey, Adis 71 ni di PM, entah PM dekat mana? Adis ni saudari ke saudara? PM di talian 0196504357 ke? Ataupun anda boleh hubungi di talian 011-1136-5646. Okey, nombor saya. Okey, kita ada Daniel Abu Bakar. Okey, siapa lagi join? Fakih 27 dari Indonesia. Daripada daerah mana tu? Felia Rahma daripada Indonesia juga. Panas Okey, dari daerah mana tu? Kalau kat sini, Puncak Berdana Shah Alam Selangor, hujan lebat, petir sambar menyambar. Okey.
Okey, kita ada komen daripada Fakih pada Lampung. Lampung Indonesia nampaknya. Okey, baik. Okey, saya bacakan lagi tentang Ramadan pula. Waalaikumsalam M Syawal 2K. Okey, siapa lagi yang komen? Aceh Indonesia Lina 2088. Cik Ahmad kapanlah ke Bandung? InsyaAllah satu hari nanti. Okey. Kita ada Ustaz Hasan. Okey, saya bacakan sedikit daripada Isra Awani yang bertajuk tak perlu lanjut operasi premis makanan simpati pada rider ketika Ramadan. Kuala Lumpur, menjelang bulan Ramadan, isu mendapatkan bekalan makanan terutamanya pada waktu sahur yang agak kritikal pasti menjadi kebimbangan dalam kawalan Menjelang bulan Ramadan, isu mendapatkan bekalan makanan terutamanya pada waktu sahur yang agak kritikal pasti menjadi kebimbangan dalam kalangan orang ramai ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan berpendapat tiada keperluan untuk premis makanan menambah waktu operasi perniagaan bagi tujuan memudahkan orang ramai mendapatkan makanan. Menurut Nazim, perkara itu dikhawatiri mendatangkan beban serta risiko khusus bagi mereka yang bertugas sebagai penghantar makanan meskipun mereka berada dalam kategori perkhidmatan penting. Matlamat kita sekarang nak kurangkan pergerakan apabila ada operasi sehingga awal pagi. Kita bimbang mereka yakni rider letih atau tertekan dan perkara itu mampu mendatangkan risiko kemalangan. Kita faham keadaan mereka untuk cari duit. Kadang-kadang mereka terpaksa buat untuk dapatkan pendapatan. Cuma kita tak nak dia jadi beban untuk mereka. Kita sebagai pengguna sepatutnya buat perancangan awal jadi tak melibatkan pesanan yang berulang. Katanya ketika ditemu bual Isra Awani pada Rabu. Ujar Nazim lagi apa yang terbaik baginya adalah seseorang individu itu membuat perancangan awal ketika bulan Ramadan semasa PKP ini bagi mendapatkan bekalan makanan mereka terutamanya pada waktu sahur. Bila kita nak sesuatu, kita perlu rancang. Bila buat pesanan banyak kali itu melibatkan kos. Jadi kita rancang dan membuat pembelian berdasarkan keperluan untuk elak pembaziran. Situasi buat masa ini antara perspektif positif sebenarnya mengajar kita untuk menjadi lebih berdisiplin yang lebih menjadikan kehidupan kita lebih terancang, katanya lagi. Dalam perkembangan lain, pihaknya turut menyentuh mengenai aduan berkaitan peniaga yang mengambil kesempatan ketika PKP dalam meraih keuntungan lebih ketika waktu sukar ini. Peniaga apabila tak dididik dengan nilai matlamat mereka hanya untuk mencari untung dan soal keberkatan itu mereka tolak tepi. Contohnya penipuan dari segi timbang terutamanya pembelian kurma ketika menjelang Ramadan tak ikut sukatan yang dipesan, jadi bila barang dah sampai rumah pengadu susah nak ambil tindakan dan mereka susah nak buat aduan ketika PKP ini, katanya. Okey, itu daripada surawani.com tentang rintihan bulan Ramadan. Okey, baik. Kita ada komen daripada Nur Az-Zahira. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anwari Dailami 2698. InsyaAllah kalau ke Banten tu, InsyaAllah Banten Indonesia. Kita ada siapa lagi yang komen? Ustaz Fahmi mana? Ustaz Fahmi ada dekat kediaman dia. Okay, kalau anda berminat untuk belajar kelas Taranum dan sebagainya, anda boleh hubungi di talian 019 650 4357. Seulang, anda boleh hubungi di talian 019 650 4357. Ustaz Fahmi ada kat kediamannya. Saya pun berada di kediaman saya. Kami buat kerja dari rumah saja. Okay. Saya masih menunggu. Jika anda mempunyai sebarang soalan pertanyaan, anda boleh tinggalkan ruangan komen di bawah. Jangan malu, jangan segan. Okay. Beritahu je, anda komen je di ruangan di bawah. InsyaAllah saya akan bacakan. Baik tuan-tuan dan puan, sebenarnya tinggal lagi beberapa jam saja lagi kita akan menjelang Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Karim. Okay, ini merupakan kali pertama bulan Ramadan disambut
dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Okay, insyaAllah kita mengharapkan sama-sama COVID-19 ni cepat-cepat sembuh, cepat-cepat dijauhkan, hilang daripada Malaysia ni. Bukan juga Malaysia, tapi anda yang sedang menonton ni, tak kisah di mana jua anda berada, mungkin berada di Brunei, Singapura, Thailand maupun Indonesia, insyaAllah kita doakan sama-sama PKP ni akan cepat-cepat pulih. Okay, kita ada soalan daripada Filia Rahma. Cik Filia Rahma, PKP tu apa Ustaz? Okay. PKP tu maksudnya Perintah Kawalan Pergerakan. Dia macam dekat Indonesia juga, kalau tak silap saya istilah dia ODP, Orang Dalam Pemantauan. Amin ya Rabbal Alamin. Fadisa An-Naviyah 3004. Okay. Mungkin ada yang baru saja menonton ni, saya ucapkan selamat menonton. Okay, jangan lupa untuk tinggalkan ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan bacakan. Okay, mungkin ada yang baru saja menonton, saya ucapkan selamat menonton. Saya Ahmad Nakib Abdul Razak, saya Marketing Officer UFE. Baik, salam dari Indonesia Ustaz. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Salam dari Malaysia juga. Okay, Cik Tiu Yuan, marhaban ya Ramadan. Okay, kita ada soalan daripada Fadisa Anavia. Ustaz sudah nikah kah? Belum. Saya bujang. Okay, kita ada statistik terkini COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 22 April semalam. Okay. Status COVID-19 Malaysia, jumlah keseluruhan kes 5,532, terbagi kepada 3, iaitu kes aktif, kes telah sembuh, discharge dari hospital, dan juga jumlah kematian. Yang pertamanya kes aktif COVID-19 1987, yang ini termasuk 50 kes baru, 43 kes berada dalam ICU dan 25 kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Yang kedua adalah jumlah kes sembuh 3,452 kes, termasuk 103 kes sembuh baharu. Okay, dan yang ketiganya, jumlah kematian dicatatkan setakat ini sehingga 93 orang. Kematian terbaru 1 orang. Jadikan keseluruhan 5,532. Okay, negatif COVID-19 108,223. Yang telah pulih 3,452. Yang berada dalam unit rawatan rabi, ini ICU 43 kes. Jumlah kematian 93 kes. Okay. Ustaz Fahmi nak ada si TV Al-Hijrah ya. InsyaAllah kalau jadi Ustaz Fahmi. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia ni tidak dibenarkan mana-mana masjid maupun surau mengadakan solat sunat tarawih berjemaah ataupun solat sunat lain, witir dan sebagainya di masjid ataupun surau. So, kalian nak buat solat jemaah boleh buat di rumah masing-masing saja, antara keluarga masing-masing. So, tak ada lagi kluster baru. So, nak mengelakkan daripada berlakunya COVID-19. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang menonton ni, okay, kita doakan sama-sama insyaAllah COVID-19 dijauhkan. Semoga bulan Ramadan tahun ni lebih berkat dan lebih bermanfaat untuk kita tahun ni. Jika tahun lepas, okay, kita tak dapat khatam 30 juzuk dalam bulan Ramadan 30 hari, insyaAllah pada tahun ini 30 hari bulan Ramadan kita akan dapat khatam mungkin satu Al-Quran, Mushaf Al-Quran, ataupun sekurang-kurangnya separuh daripada Al-Quran. At least kalau boleh kita target satu hari satu juzuk, insyaAllah. Sama-sama kita nasihatkan, okay, sama-sama kita berubah ke arah dengan lebih baik. Okay, sekian saja untuk IG Live pada petang ini. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Sekian saja untuk pada petang ini. Saya Ahmad Nakib Abdul Razak. Okay, saya mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.